خصوصا إلى صاحب الكتاب مصنف هذه الكتاب وسائر سادتنا المسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu al-i'tikaf fi hadha al-masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu al-ta'alluma wa al-ta'lima wa al-tazakkura wa al-tazkira wa al-naf'a wa al-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah dan diberkati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi ruang dan juga peluang untuk sama-sama berhimpun pada malam yang mulia ini bagi meneruskan pengajian kitab kita. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita Mas'alatul Muwafiq dan Masbuh yang ditulis ataupun dikarang oleh Al-Faqih Hasan bin Ahmad yang diterbitkan oleh Syarikat Ja'far Al-Rasul. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita, masalah pertama, orang muwafiq yang dimaafkan oleh syarak kepada yang tertinggal 3 rukun jarak daripada imam. Baik. Jadi sebagai orang peringat baliklah, orang semula dah. Jadi bila kita subuh tetes maya berjemaah ni, kita tidak akan dapat lari daripada 2 keadaan. Bila kita menjadi makmum lah khususnya. Sama ada kita tu makmum yang dipanggil sebagai makmum yang muwafiq ataupun makmum yang masbuh. Jadi kebiasaannya kalau kita sebut muwafiq masbuh ni kan, maknanya masbuh ni makna makmum hak tinggal dengan imam. Dia mari dia rakaat kedua misalnya, dia mari imam sudah baca tahiyat ko, tu kita panggil makmum yang masbuh. Dan ada pun makmum yang muwafiq hak segera kita bahas, yang biasa kita bahas makmum hak sempat takbir mula-mula sekali dengan imam, kita panggil makmum yang muwafiq. Jadi tak salah, betul juga. Itu hak kebiasaan yang kita faham, hak biasa kita dengar. Hak boleh ke orang duduk nampak ni gitu. Ada pun masalah hak kita nak jaga ni, apa makna makmum masbuh, apa makna makmum muwafiq. Jadi dia lebih khusus lagi. Bukan secara umum seperti mana kita bahas selalu. Jadi makmum yang muwafiq ni makna makmum hak sempat diri dengan imam ketika qiyam selama masa bacaan surah Fatihah. Bacaan surah Fatihah orang pertengah lebih kurang 35 saat atau 40 saat. 35 hingga 40 saat kita letak masa kita berdiri itu dengan imam selama 35 saat hingga 40 saat, anggaran lebih kurang kita kata, maka kita tu dipanggil makmum muwafiq
dan kita tergantung dengan segala hukum-hukum orang muafiq. Adapun kalau kita qiyam dengan imam, qiyam ni makna berdiri. Kita berdiri dengan imam, tidak sampai masa bacaan Fatihah pertengahan, ataupun kita kata tak sampai 35 saat. Kita sempat qiyam dengan imam itu 10 saat misalnya, atau 20 saat saja sempat berdiri dengan imam, kan? Maka kita tu makmum yang masbuk, makmum yang masbuk. Sebab apa makmum yang masbuk? Sebab qiyam kita tu dengan imam tidak perlu nak baca surah Fatihah pada masa bacaan orang yang pertengahan, kan? Tak sampai 35 saat. Mudahnya gitulah. Kurang daripada 35 saat, maka kita tu dipanggil makmum yang masbuk. Jadi bila kita ni makmum yang masbuk, kita ni terikat, kita ni tergantung dengan segala masalah-masalah orang yang masbuk. Jadi muafiq dan masbuk ini boleh berlaku atas tiap-tiap diri kita pada setiap rakaat di dalam sembahyang. Boleh jadi rakaat pertama kita ni menjadi makmum yang masbuk atau muafiq. Rakaat kedua pun boleh jadi kita ni menjadi makmum yang masbuk dan muafiq. Boleh jadi rakaat yang ketiga pun kita ni menjadi makmum yang muafiq atau masbuk. Muafiq dulu baru masbuk. Muafiq ni mana yang muafakat, kan? Hak sempat diri pada masa 35 saat. Baik. Jadi seperti mana kita sebut minggu lepas, kan? Ada sedikit betul lah, kan? Jika seseorang muafiq, fahamlah kalau sebut muafiq ni makna orang yang sempat qiyam dengan imam pada masa 35 saat, kan? Jika seorang muafiq itu sembahyang berjemaah apabila imamnya sudah berada dalam qiyam kedua untuk membaca Al-Fatihah, tetapi makmum berkenaan masih lagi berada di qiyam pertama, belum habis lagi baca Al-Fatihah. Jadi apa hukum bagi makmum yang muafiq? Dibenarkan bagi dia tertinggal dengan imam 3 rukun yang panjang. Apa 3 rukun yang panjang? Imam rokok, dia tak rokok lagi, nah, dia masih diam, 1 rukun yang panjang. Imam i'tidah tidak dikira, sebab i'tidah itu dipanggil rukun yang pendek. Imam sujud yang kedua, yang pertama, tertinggal 2 rukun yang panjang. Imam duduk antara 2 sujud tidak dikira, sebab duduk antara 2 sujud ni rukun yang pendek. Imam sujud yang kedua, itu dipanggil 3 rukun yang panjang. Makmum ni masih diri lagi. Ni makmum yang muafiq. Apa makna makmum yang muafiq? Dia sempat diri dengan imam pada masa 35 saat. Boleh jadi dia mari ketika imam takbiratul ula. Dia sempat takbir bersama dengan imam. Cuma macam-macam lah masalah yang berlaku. Mungkin sebab dia baca lambat, sebab dia duduk diam, sebab dia tak teringat nak baca Fatihah. Bila imam rokok baru dia berasa tak baca Fatihah lagi, maka baru dia nak mula baca Fatihah. Jadi ketika mana dia mula nak baca Fatihah, imam rokok dia kena berhabis baca Fatihah dia. Imam i'tidah baca Fatihah dia tak habis lagi, dimaafkan lagi. Imam sujud yang pertama baca Fatihah dia tak habis, dimaafkan lagi. Imam duduk antara 2 sujud baca Fatihah dia tak selesai lagi, dia boleh teruskan lagi, selesaikan baca Fatihah dia. Imam sujud yang kedua, dia tak habis lagi, kan? Masih dimaafkan, tak batal lagi sembahyang dia. Sehinggalah bila imam itu berpindah daripada sujud yang kedua, sama ada nak naik ke qiyam yang seterusnya, ataupun imam tersebut nak baca tahiyat akhir. Jadi bila imam itu berpindah ke tahiyat akhir,
bila imam sudah baca tahiyat akhir ataupun imam sudah bangkit qiyam yang kedua, maka makmum yang muafiq tadi itu sudah terlepas dengan imam ataupun sudah tertinggal dengan imam 3 rukun yang panjang. Nampak molek tu masalah tu. Jadi kalaulah imam ni dah bangun ataupun dah berada pada qiyam yang kedua untuk membaca Fatihah, tetapi makmum berkenaan itu masih lagi berada di qiyam yang pertama, belum habis, belum selesai lagi baginya baca Al-Fatihah, atau imam sudah berada di tasyahud akhir sedangkan makmum tu masih lagi berada di qiyam pertama dan Fatihahnya belum selesai, hukum makmum demikian ialah batal sembahyangnya, kecuali ia makmum yang muafiq tadi membuat 2 pilihan dengan segera semasa imam hendak berpindah. Jadi suatu pergerakan imam itu dia masih lagi boleh buat pilihan. Tapi kalau imam sudah duduk tetap dalam keadaan tahiyat akhir misalnya, ataupun imam sudah berdiri tegak untuk baca surah Fatihah misalnya, dia masih lagi tak buat 2 pilihan ini dengan segera, maka terbatal makna solat sembahyang makmum tersebut. Jadi apa 2 pilihan tersebut? Yang pertama, makmum berkenaan hendaklah ataupun dikehendaki meninggalkan bacaan Fatihahnya, termasuklah meninggalkan segala rukun-rukun di dalam solatnya, dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Maksudnya kan, kalau dia tu tak selesai lagi baca Fatihah, imam dah duduk tahiyat akhir misalnya, maka dia tinggalkan Fatihah dia tadi, dia tinggalkan rukuk, dia tinggalkan i'tidal, dia tinggalkan sujud yang pertama, dia tinggalkan duduk antara 2 sujud, dia tinggalkan sujud yang kedua, terus dia bergerak mengikut keadaan imam sedang lakukan. Jadi kalau imam sedang baca tahiyat akhir, dia kena duduk dulu pada tahiyat akhir, sehinggalah setelah imam selesai memberi salam, dia kena tambah balik rakaat tersebut, kerana rakaat tadi dikira sebagai rakaat yang lahu. Baik, tu kalau imam duduk tahiyat akhir. Kalau tu imam ni duduk di rakaat yang seterusnya, qiyam di seterusnya, maka makmum tadi ni teruskan berdiri dan mulakan balik bacaan Fatihah yang baru. Jadi Fatihah tadi, rakaat tadi tu dikira lalu, maka tu diketulah baru bermula balik rakaat dia bersama dengan imam. Itu satu keadaan. Sama juga setelah mana imam beri salam, maka hendaklah dia tambah 1 rakaat lagi, kerana rakaat kalau dia tak sempat rokok sebelum pada imam naik kepada berpindah selepas daripada 3 rukun yang panjang tadi, dianggap ataupun dikira sebagai rakaat yang lalu. Baik, pilihan yang kedua, ini yang paling mudah lah kalau kita malah nak mikir, malah nak ingat hukum kan. Kemudian dikehendaki niat mufaraqah daripada mengikut imam, kemudian ia hendaklah meneruskan bacaan Fatihah dan rukun-rukun yang lain dengan seorang diri sehingga selesai sembahyang. Baik, habis. Jika makmum berkenaan kekal membuat pilihan segera sebelum imam sampai kepada rukun keempat, iaitu qiyam kedua atau tasyahud akhir, maka batal sembahyang makmum itu dengan sampainya imam kepada rukun keempat. Sedangkan ia makmum masih berada di rukun yang pertama, tetapi tidak mengapa jika sama-sama berpindah, yakni selisih, iaitu makmum sedang berpindah kepada rukuk, manakala imam sedang berpindah kepada qiyam kedua atau berpindah kepada tasyahud akhir. Maknanya sebelum daripada imam di dekat tu dia ada rukuk, itu dimaafkan. Sebelum daripada imam duduk kepada tasyahud akhir tu dia ada rukuk, maka waktu pun dimaafkan. Baik, asasnya. Baik, kita tengok. Jadi masalah-masalah makmum yang muafiq ini,
Ulama-ulama fiqh telah menjelaskan bahawa hukum orang muafiq ingatlah lagu mana muafiq? Makmum tak sempat diam dengan imam pada masa selama 35 saat. 35 saat tu apa? Orang panggil bilangnya ataupun waktu qadar masa orang baca surah Fatihah sesat. Orang yang sederhana ni maknanya tidak terlalu laju, yang ini tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kita letak topiknya gitulah. Jadi masalah hukum orang yang muafiq ini ada beberapa masalah. Ada masalah yang bersepakat kata oleh ulama dan ada masalah yang berlainan pendapat di antara mereka. Antara masalah yang bersepakat hukum antara ulama mutaakhirin ialah seperti berikut. Jadi masalah orang yang makmum muafiq ini dia ada khilaf di antara ulama. Ada orang sepakat, ada kata gini jawapan dia. Kemudian ada berbeza pandangan. Boleh buat dua pilihan lah. Jadi itu dia panggil keluasan hukum bagi kita untuk beramal. Itu dia panggil orang panggil apa? Ikhtilafu ummati rahmatul. Berbeza pandangan di antara umat aku itu adalah satu rahmat. Rahmat apa? Supaya kita ni tidaklah sempit dalam sesuatu masalah. Sebab fiqh ni dia nak ada jalan keluar. Tapi ingat, kita mudah dengan hukum berbeza dengan kita bermudah-mudah dengan hukum. Hukum itu mudah, agama itu mudah. Tapi bukan bermakna kita ni boleh bermudah-mudah dengan agama, dengan masalah, dengan hukum-hukum agama. Tak boleh. Kita cari jalan kena dengan nafsu kita. Jadi hak ni ambil pandangan hak boleh. Hak selera dengan nafsu dia kira boleh. Hak tak kena dengan nafsu dia, hak nafsu tak kena, dia rasa terima. Itu tak boleh. Itu dia panggil apa tu? Tatabuh rukhsah. Bermudah-mudah dengan hukum. Itu dia panggil haram, tatabuh rukhsah. Baik. Masalah pertama iaitu bagi orang muafiq yang disepakati oleh para ulama. Kita tengok. Kadang-kadang bila kita tak taswir, kita tak bagi gambaran masalah tu, kita macam gambar tak nampak kan? Jadi bila kita bagi satu gambaran, baru kita jelas, kita nampak. Baik. Orang muafiq yang dimaafkan oleh syarak kepada yang tertinggal 3 rukun jarak daripada imam itu ialah orang yang lambat bacaannya kerana tabiat kejadiannya begitu. Ada semua orang ni memang tabiat dia tu begitu. Dia tak nak baca lagi. Sekarang tu Bismillahirrahmanirrahim. Habis lagi tu kan? Tak ada lagi dah. Dia tu sekarang tu dah. Dia dah sikit kat baca tak boleh dah, sangat dulu gitu. Kalau cakap boleh, kalau mengaji tak boleh. Dia sangat tu. Allah tabiat dia tu testing hak ini gitu. Kalau dah dengar Bismillahirrahmanirrahim, memang gitu. Bukan buat-buat, tapi tabiat dia tu memang gitu. Kejadiannya begitu dan bukan waswas. Orang waswas lain. Orang waswas ni dia boleh baca laju. Cuma dia ni baca dah lah. Ragu-ragu bismillah. Betul rukun ngasih tu Allah. Sudah si itu hidup ke mati. Dia main waswas. Bis sudah masuk. Kena kat tempat tasydid dia main sudah background dia putih kecil malam-malam ada lancar nampak amin betul. Hak tu hak pasal waswas dia masuk dalam masalah lain. Cuma nak cerita awak jadi pasal baca lambat kerana tabiat kejadian yang begitu. Maka ini tetapi orang yang lambat bacaannya kerana waswas tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun, melainkan dimaafkan
sekadar imam belum turun untuk sujud, dia selesai bacaan Fatihah. Ada orang waswas, dia tak dimaafkan 3 rukun yang panjang. Sebab apa? Sebab waswas ni dia bukan satu keuzuran, tapi dia satu orang panggil dia ni gangguan, kan? Dia kena berubah. Kadang-kadang orang waswas kita pelik juga. Kalau dia mari awal dengan tu imam, dia duduk kaki atas imam, kan? Tak cakap nak akad takbir, tak masuk. Allah. Imam rokok tu Allahu Akbar, boleh ada dia. Allahu Akbar masuk. Nah, pandai dia, maknanya dia nak nanti nak rokok. Nah, imam takbir nak rokok, masuk pula Allahu Akbar tu. Mari Allah sabar rokok ayat boleh ada. Nah, atau kadang-kadang biasanya orang waswas ni kita suruh dia jadi tu imam. Jangan lah tu imam ni biasanya waswas. Allah masuk lalu. Jadi waswas ni ialah bagi mereka yang mengalami kena berubahlah. Betul kadang-kadang kita kata, sedaplah kata aku kena kau demo. Baru nak tahu lagu mana sesal, lagu mana pedih, lagu mana perih waswas ni. Iyalah. Itulah dia panggil gangguan. Jadi kena ubah, mana kena cuba cari. Kita pun tak tahu juga lagu mana ubah penyakit waswas ni. Cuma balik macam kita sebut tadi lah, orang waswas ni kena tolak dia jadi tu imam. Kan? Jadi tu imam sekali pakai sedah lalu akad takbir, kan? Masuk lalu. Baik. Jadi orang waswas tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun, melainkan dimaafkan sekadar imam belum turun untuk sujud, dia selesai baca Fatihahnya. Yakni orang muafik yang waswas boleh menghabiskan baca Fatihah sebelum imam turun sujud. Turun sujud yang mana ni? Turun sujud yang pertama lah. Jika dia belum habis lagi membaca Al-Fatihah, imamnya turun untuk sujud, maka batallah sembahyangnya. Jadi kalau orang waswas tu imam rokok dan dia tak habis lagi main alhamdulillah. Imam yang tidak, kita dengar hari. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sebab dia muafik, bukan masbuk. Apa mana muafik? Dia mari kain imam takbiratul ula, ataupun dia mari dan dia sempat berdiri selama masa 35 saat. Maka orang ini dipanggil makmum yang muafik. Sepatutnya perlu untuk dia baca Fatihah. Sepatutnya boleh habis dia baca Fatihah. Tapi sebab waswas dia ulang ayat tu, penyakit waswas tu, maka dia maafkan lagi. Kalau imam rokok, dia tak rokok lagi, dia tak habis lagi baca Fatihah. Imam i'tidal, dia tak habis lagi baca Fatihah, dimaafkan lagi. Tapi kalau imam tu dah sempurna sujud yang pertama, dia masih lagi tak habis baca surah Fatihah dan dia tak rokok, maka batal sembahyangnya. Batal sembahyang dia. Baik. Malaikat dimaafkan sekadar belum turun untuk sujud, dia selesai baca. Yakni orang yang muafik, yang waswas boleh menghabiskan baca Al-Fatihahnya sebelum imam turun sujud jika dia belum habis lagi membaca Fatihah. Membaca Fatihah imamnya, belum lagi habis membaca Fatihah, imamnya turun untuk sujud, maka batallah sembahyangnya kecuali makmum berkenaan. Patut kalau tak sini batal lagu mana? Makmum tersebut niat mufaraqah, yakni berpisah dengan imam sebelum imam turun sujud, dan dia di waktu itu dikehendaki meneruskan bacaan Fatihahnya dan mengerjakan ruku-ruku yang lain hingga selesai sembahyang. Jadi jalan punya saya dia kena niat mufaraqah, dia tak boleh nak ikut. Ada sesuatu lagi dalam penyelesaian untuk orang waswas ni, dia marilah lewat sikit jadi makmum yang masbuk. Jadi bila makmum yang masbuk, Fatihahnya ditanggung oleh imam, tak wajib dia habiskan Fatihah. Mana imam rokok, dia terus rokok lah. Tapi masalah bila naik rakaat kedua, mari pula penyakit waswas ni lagu mana. Maka ketika tu boleh juga, maknanya dia jadikan dia tu sebagai makmum yang masbuk pula pada rakaat yang kedua. Lagu mana? Maknanya
Bila dia dah masbuk, dia boleh rokok, dia nampak kebacaan dia tu. Sehinggalah bila dia qiyam, dia tak sempat qiyam selama 35 saat dengan imam. Maka hukum tadi tu dikira dia di makmum yang masbuk juga. Kan? Masbuk dia rakaat lah, mula ceritanya gitu. Maknanya Fatihah tu memang takkan sempurna sama bacaan dia. Kan? Sebab hukum dia kena rokok sekali dengan imam. Baik. Niat mufarakah berpisah dengan sebelum imamnya turun sujud, dan dia di waktu itu dikendaki meneruskan bacaan Fatihahnya dan menunjukkan rukun lain hingga selesai sembahyang. Kepada orang yang muafiq yang was-was tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam bila dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya, kerana ia dikira seperti hukum orang yang sengaja meninggalkannya. Baik, itu selesai. Masalah yang kedua, iaitu orang muafiq yang syok sebelum dia rokok dan sesudah imamnya rokok, adakah ia makmum muafiq ini membaca Fatihah atau belum? Maka wajib ke atasnya membaca surah Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Dia makmum muafiq. Jadi bila imam rokok dan imam i'tidal, dia pun masih was-was dalam hati dia. Dia tak sempat rokok lagi lah. Jadi ketika tu dia kena baca Fatihah dan wajib dia habiskan Fatihah, dimaafkan bagi dia tu ketinggalan 3 rukun yang panjang. Habis. Masalah yang ketiga, seorang muafiq yang lupa membaca surah Fatihah sehingga imamnya rokok tetapi makmum berkenaan belum rokok. Kalau tadi makmum yang muafiq yang syok, syok ni makna antara baca atau tidak. Yang ni lupa ni memang dia yakin dia tak baca lagi, dan dia belum rokok lagi. Tu imam rokok dah. Kemudian dia teringat bahawa dia yang ni makmum muafiq tadi ni belum lagi membaca Al-Fatihah. Makmum ini diwajibkan membaca Al-Fatihah dan dimaafkan kepadanya ketinggalan 3 rukun seperti yang di atas, seperti yang makmum yang syok tadi. Masalah kedua, makmum yang syok. Masalah yang ketiga, makmum yang lupa. Ini masalah muafiq belakang. Masalah pertama, makmum muafiq yang was-was. Lagu mana? Makmum muafiq yang was-was, dia tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang, tetapi hendaklah dia menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum daripada imam turun kepada sujud. Kalau dia masih lagi tak sempat habiskan bacaan Fatihahnya, imamnya bergerak kepada sujud, maka batal sembahyangnya, kecuali dia kena niat mufarakah. Dia kena niat mufarakah. Kerana apa? Kerana orang yang masuk ni tidak dikira sebagai suatu keuzran, tetapi dianggap sebagai orang yang sengaja. Baik, selesai. Kemudian masalah yang keempat. Masalah yang keempat pula, seorang muafiq, makmum yang muafiq yang syok, adakah dia telah membaca Al-Fatihah atau belum lagi? Ataupun ia teringat bahawa ia belum lagi membaca Fatihah sesudah imam dan ia makmum yang muafiq ni telah melakukan rokok. Dia rokok dah dengan imam. Dalam rokok tu dia main ingat, tak dibaca betul lagi Fatihah. Ataupun memang dia yakin, tak ingat sekarang baca Fatihah. Mai khoya gapo tak tahu mai khoya ko mai ingat aku kasih dia kalau mana aku. Aduh mikir banyak belajar urusan tiga ni. Siapa tahu tak ingat baca Fatihah. Hingga bila imam rokok, dia pergi rokok sekali dengan imam, baru ingat, tak baca lagi Fatihah tadi. Maka hukum orang itu tidak boleh lagi ia kembali membaca Fatihah.
Sebab apa? Sebab dia dah berpindah kepada rukun yang wajib. Wajib nak kelik ke wajib, apa tak boleh, apatah lagi wajib nak kelik ke sunat. Wajib nak kelik ke sunat ni misalnya, kalau imam ni tak teringat baca tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat awal ataupun kita sendiri lah. Lepas tu kita pun berdiri qiyam separuh daripada rokok, maka haram ataupun batal hukum dia kalau kita kelik untuk duduk atau duduk tahiyat awal. Sebab apa? Sebab kita dah berpindah kepada rukun yang wajib, iaitu qiyam. Baik. Waktu berpindah daripada sunat kepada wajib. Hal ni daripada wajib, mana rukun yang wajib? Baca Fatihah. Kemudian rukun yang wajib yang seterusnya rukuk. Maka berpindah daripada rukuk, berpindah daripada baca Fatihah kepada rukuk, itu pun tidak boleh. Jadi tak boleh. Dia nak beli kepada qiyam semula, nak baca Fatihah. Patutlah ke mana? Tetapi wajib ke atasnya terus mengikut imam. Dan apabila selesai salam imamnya, dia yang makmum muafiq, yang syok atau terlupa baca Fatihah setelah mana dia rokok tadi, dikehendaki menambah satu rakaat lagi. Gitu. Adapun kalau yang kedua dan yang ketiga tadi, dia tak ada rokok lagi, lepas tu dia mari syok, dia mari teringat, dia tak baca lagi, imam dah rokok, maka wajib dia kena habiskan Fatihah dan dimaafkan bagi dia tertinggal 3 rukun yang panjang. Hal ni pula masalah keempat ni, dia tak baca Fatihah ataupun dia syok, dia ragu baca betul lagi. Sedangkan dia ni dah rokok dah. Maka ketika mana dia dah rokok, wajib dia kena ikut segala perbuatan imam, sehinggalah imam memberi salam, maka hendaklah dia menambah 1 rakaat lagi. Sebab apa? Sebab rakaat yang dia terlupa ataupun dia syok baca Fatihah ataupun belum lagi, dikira sebagai rakaat yang lalu, rakaat yang tidak diterima. Jadi berapa masalah dah? 4 masalah. Baik. Kemudian masalah yang ke-6. Kita tengok satu lagi masalah. Orang muafiq yang syok sesudah ia rokok, sedangkan imam belum lagi rokok, iaitu syok adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum? Hukumnya wajib ia kembali qiyam dan membaca Fatihah, dan ia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Jadi masalah kelima ni dia ada sedikit perbezaan dengan masalah yang keempat. Beza dia di mana? Perbuatan makmum ni telah mendahului perbuatan imam. Hukum kita mendahului perbuatan imam adalah haram. Haram. Imam tak ada rokok molek lagi, kita pergi rokok dah. Imam baru Allah, kita mahu caca tekuk dah. Imam tu masih duduk gerak dah. Sebab tu dalam semaya ni, jangan dia ingat tak ada perbuatan yang menyebabkan datangnya dosa. Ada. Bila makmum tadi tu pergerakan dia mendahului pergerakan imam, tak boleh. Hukum dia adalah haram. Jadi masalah yang kelima ni, makmum ni mungkin dia, orang kata mungkin pernah belajar banyak sangat duk mikir benda lain, dia kira rokok ni, kalau pasal-pasal dia rokok, imam tak rokok lagi. Lepas ketika mana dia rokok tadi tu, dia tak teringat nak baca surah Fatihah, dia syok sama ada dia baca betul lagi surah Fatihah, maka ketika tu dia boleh kembali kepada qiyam untuk menyelesaikan bacaan Fatihah dia. Tadi kata tak boleh daripada rukun yang wajib kembali kepada rukun yang wajib. Kalau dia semaya seorang, sekarang ni dia semaya berjemaah, maka lebih besar sekali dia kena ikut imam. Jadi ketika tu imam tak rokok lagi, maka makmum tadi ni dia boleh kembali kepada qiyam, lalu dia selesaikan, dia bacalah surah Fatihah tu sehingga akhir, sehingga selesai, dan dimaafkan bagi dia ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang. Lepas tu
Kalau habis dari kerana yang baca dia tak selesai lagi Fatihah, kembali kepada masalah kalau kita goyang mula-mula tadi. Sama ada dia kena buat dua keputusan yang segera, dia mufaraqah ataupun dia terus kepada perbuatan imam. Setelah mana imam memberi salam, maka dia kena tambah satu rakaat. Dia pilih pada itu belakang. Cara penyelesaian bagi masalah ataupun bagi hukum makmum yang muafiq. Sekiranya kalau dia tak buat dua pilihan yang segera tadi, kita goyang mula-mula tu, maka sembahyang makmum ini terbatal. Kemudian kata pengarang kita masalah keenam, orang muafiq yang tertinggal membaca Fatihah kerana sibuk membaca doa iftitah. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu adzam. Jadi setakat ini untuk malam ini, mudah-mudahan kita dapat fahami segala apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul